Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masuk hari ni sikit-sikit berkenaan tentang ada menuntut ilmu. Sambungnya hari tu, sambungnya yang lepas ada menuntut ilmu, iaitu pertama ikhlas. Tak tulis kat Melayu lah, tulis kat bumi ikhlas kerana Allah Ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Dalil hadis berkenaan tentang niat lah. Innama amalu binniyat. Hadis apa? An-niyat, hadis niat lah. Hadis niat riwayat Imam Bukhari dengan Imam Muslim tu. Boleh tengok dalam mana-mana hadis lah. Hadis niat. Hadis ada hadis. Lepas tu niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dari segi niat ni lah, kita ambil kerana cari redha Allah. Redha Allah. Yang kedua, untuk kita review, maksudnya reverse balik lah, untuk buang jahil dari diri, buang jahil pada tahun, kepada tahun. Maksudnya tahu tentang agama lah, agama. Apa tak? Dah. Yang ketiga, lepas kita tahu, kita nak sapa kat orang, nak sampaikan kepada orang lain. Lepas kita tahu tu, kita nak, lepas kita faham, reti, nak sapa kat orang, nak sapa kepada orang lain. Dalam masa sama, kena ngaji lagi lah. Kalau rasa mampu lagi nak ngaji lagi. Kalau rasa mampu lah. Kalau sekadar memadam untuk diri dia, aku cukup dah setakat ni lah. Ilmu aku nak, aku tak lagi lah. Nak lebih-lebih ni tak boleh, tak mampu dah. Boleh uji. Tapi yang penting belajar lah. Nanti kita akan cerita pula bab kedua. Kita ulasan dulu. Ya, kesekolah nombor 1 itulah. Yang ketiga, kita sendiri untuk beramal. Bab ngaji-ngaji ni untuk beramal lah. Berdasarkan perkataan, kita tulis sikit. Wa kullu, berdasarkan mata subak lah. Wa kullu bi ghairi ilmi. Bi ghairi ilmi ya'malu. Maka beramal lah kau. Ya'malu. A'maluhu, dan perbuatan mereka tu, amaluhu ma'dudatun. Dengan tanpa ada ilmu. Mahdudah ni maksud dia dengan tanpa ada ilmu. La a'maluhu ma'dudatun la tuqbal. La tuqbalu. Tidak diterima amalan. Dengan orang yang ngaji dengan tanpa ada ilmu. Beramal dengan buat kerja sesuatu kerja tu tanpa ada ilmu. Ini dalam kata matan Zubat Ibnu Raslan. Ayah nak tulis. Itu kesimpulan dia. Okey. Ini kesimpulan pertama. Jadi untuk yang kedua, yang kedua, adab menuntut ilmu yang kedua
Ni bagi kita masuk ini. Kita share sikit lah. Yang kedua, kena tahu tertib belajar. Maksud tertib ni, gapo kita perlu belajar dulu. Tertib belajar. Ilmu gapo kita perlu belajar dulu. Kenapa? Kata Iman apa dia? Dalam Ta'lim Al-Muta'allim, Imam Zanuji kata Syekh Zanuji, perkataan Syekh Zanuji ni, perkataan Syekh Zanuji dalam Ta'lim Al-Muta'allim. Zanuji Syekh Zanuji ni dalam Ta'lim Muta'allim, dalam Ta'lim Muta'allim kitab lah. Muta'allim. Dia kata kan, wa kullu man, kita waktu di atas sikit ya. Wa kullu man akhta'an khotoan itu tengok mata sana akhta'an kullu man akhta'an at-tariqah طلّ لا ينال مقصودا قل أو جل Ini kata Imam Syekh Zanuji dari Ta'lim Muta'allim. Wa kullu man akhta'a at-tariqah dalla. Dan siapa-siapa yang tersalah jalan, siapa yang tersalah jalan, wa kullu man mata. Ada silap sikit ya. Asal. Adalah wa kullu man akhta'a at-tariqah dalla. Dan siapa-siapa dan tiap-tiap siapa tu, dan wa kullu man, dan tiap-tiap siapa, tiap-tiap mereka tu akhta'a, yang tersalah, akhta'a at-tariqah, yang tersalah jalan. Tersalah jalan maksudnya tak tahu tertib belajar, cara ilmu gapo perlu, yang mula-mula dalla. Nescaya mereka ni dalam keadaan sesat. Maksudnya keadaan sesat, maksudnya mereka ni tak apa ni, maksudnya mereka ni tak boleh faham apa dia belajar tu. La yanalul maqsuda, dan tidak mencapai maksud. Qalla au jalla, sama ada qalla au jalla, sama ada sedikit ataupun banyak. Qalla ni sedikit, ni banyak ataupun banyak, sama ada sedikit ataupun banyak. Nescaya kalau siapa pergi terjun, contohnya dia pergi belajar, contohnya bidang dunia, contohlah bidang dunia, dia pergi belajar, dia baru umur 9 tahun contohnya.
Dia pergi belajar, kalau pergi dunia, dia pergi belajar ACMET. Padahal ACMET itu untuk pelajar form 4. Kalau belajar tingkat tepak. Dia belajar tingkat tepak. Dalam kelas, padahal dia baru darjah 3. Tapi dia pergi belajar budak tingkat tepak. Maksudnya, dia tersalah jalan. Maksudnya dia silap masuk kelas. Jadi benda tu dia tak faham. Kenapa dia belajar tu? Kenapa? Dia belum sampai masa dia pergi belajar dah benda tinggi dah. Patutnya dia kena start daripada budak-budak. Darjah 3 kena belajar ilmu setara darjah 3. Bukan terus naik fizik, naik ACMET, naik kimia, naik biologi. Itu budak-budak untuk sains tulis. Begitu juga dalam bab ilmu agama. Dalam bab ilmu agama, kita kena ada tertib belajar. Kena tahu tertib belajar. Sebab tu Syekh Zanuji, dia karya kitab dalam taklim. Kerana apa? Kerana zaman dia ni, orang belajar, apa ni, dia tak tahu dia ilmu apa dia perlu belajar. Sebab tu dia karya kitab taklim ni. Untuk bagi orang faham, untuk zaman ke dia, untuk tahu ilmu apa setiap orang tu mula-mula perlu belajar ilmu agama. Jadi semula-mula untuk belajar ilmu agama, bagi tiap-tiap individu yang tak tahu, bagi yang tak ada basic agama langsung, contohnya sekadar ngaji sekolah begitu. Bahkan apa? Hamba pun daripada sekolah juga. Dan tetap sekolah di sampai degree. Yang tak biasa dengan kitab-kitab ulama ni. Tu masuk dengan kitab-kitab tinggi. Contohnya, tu masuk anak. Dia tak ngaji apa ni, mata safinah tu nak ngaji anak. Ada pun terus nak ngaji Iqna Fatul Wahab, tingkat Bujai Romi. Tu dalam bidang fiqh. Kalau nak ngaji nahwu pula, dia tak ngaji mata jumiah. Tak ngaji mata jumiah. Dia terus naik Ibn Aqil. Terus naik apa ni? Asyah Jamal Tafsir. Dia terus menaik. Dia tak tinggi-tinggi. Kita Tafsir Yasin. Yasin Fakihi. Nahwu. Itu naik tinggi-tinggi. Jadi dia tak kesapa lah yang nalul maksudah. Qalla atau jalla. Dia tak kesapa. Dia tak boleh faham ilmu-ilmu tu. Kenapa? Bila naik terus tingkat tinggi, dia tak boleh faham dah. Kenapa? Daya pemikiran dia tak capai lagi masa tu. Jadi bagi seorang pelajar, kita tahu tertib belajar. Yang mula-mula perlu belajar bagi seorang pelajar tu untuk dalam bidang agama, perlu ngaji bab fardhu dulu. Ngaji bab fardhu. Kalau dia ni kau duduk kampung, ngaji fardhu je. Tak perlu ngaji fardhu kifayah. Tak perlu ngaji nahwu, tak perlu ngaji sarah, tak perlu ngaji tafsir, tak perlu ngaji hadis ke apa. Ngaji bagi lepas fardhu. Kalau belah-belah nak tak. Contohnya kalau masjid tu, contohnya dalam masjid kampung tu, ada dalam 500 orang ngaji. Maksudnya tiap-tiap minggu tu, tiap-tiap asatizah tu ngajar pada dah 4 hari, 2-3 hari lagi. 3 hari lagi rasa nak ngaji tafsir. Contohnya nak ngaji tafsir untuk secara orang awam. Nak ngaji hadis secara orang awam. Tak apalah, baknya 4 hari tu dia mari-mari semua ngaji fardhu dah. Ngaji fiqh, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, ngaji adat-adat sikit, ngaji tajwid. Contoh 4 hari tu dia mari-mari tu bab tajwid bab fardhu lah kau. Jadi hari ke-5 kenal aku tu dia minta dengan Cik Imam supaya buat kelas hadis kau sikit-sikit untuk orang awam. Tak apalah. Sambil-sambil tu kalau lagu tu tak apa. Ni dah ngaji bab fardhu tak lepas lagi. Tanya bab semaya lah ke mana? Tak tahu lagi. Tamanina lah ke mana? Tak tahu lagi. Rokok lah ke mana? Tak tahu lagi. Buat ikut apa? Ikut orang buat tu tak ada ilmu. Macam kata itulah.
Jadi ngaji pada air dulu. Lepas tu dia ngaji banyak tahu dah. Sekarang nak ngaji haji. Topak sikit ngaji apa ni? Kalau tu duduk pondok. Duduk pondok tak apalah. Pondok banyak orang baca berita. Bila tu ngaji pada air kita pada air ngaji pasal kalau macam pelajar pondok ngaji nahwu sikit. Sorah sikit. Ngaji balaghah sikit. Ngaji sikit-sikit. Ilmu fadail tu ngaji sikit-sikit. Biar faham ni ilmu fadail dulu. Fadail ni ke atas kita semua. Fardu ke atas setiap mukallaf ni. Lalu pada kifayah ni balaghah, badak, gambar ni balaghah, gambar ni faraid, falak, qiraat, semua tu fardu kifayah belaka. Falak tu kalau setiap orang, setiap kapur tu, setiap jajah tu dah ada orang pandai ilmu fardu kifayah, kita tak perlu nak ngaji, kita bagi lepas pada air ni. Ngaji bab apa ni? Semaya pada air, bab akidah, biar kukuh jazah akidah kita. Dengan zaman ni pula dengan macam-macam. Wak mari apa ni? Kata-kata apa ni syubhat. Wak mari kata-kata syubhat macam-macam. Katanya Allah ni berada di alam gaib. Allah ni alam gaib. Macam-macam dia kata. Syubhat tu sebab tu kena ngaji akidah. Ngaji akidah. Biar faham, biar jazah dulu. Maksudnya kita boleh tak, walaupun kita nak ngajar orang pun, dia boleh kita tolak diri kita tu daripada contoh yang main syubhat. Dalam hati boleh tolak. Mu ni salah ni. Aku tak reti nak orang. Tapi salah mu kecek lagu ni. Tak apa, memang dah lah. Tapi bila tu tak tambah lagi lah. Nak suruh lagi jazah, nak suruh jadi kemah. Lepas tu solat. Bak toharah. Bak suci lagu mana, wuduk lagu mana. Lepas tu ngaji lah. Bak menekah, nak nikah. Lepas tu bak muamalah. Bak jinayah. Bak muamalah ni kebanyakan orang terlibat dengan apa ni? Menakak muamalah ni ramai terlibat dengan jual beli. Jadi benda jual beli ni kena belajar juga. Jadi fadail juga. Sebab kenapa ramai terlibat dengan jual beli? Kena belajar sebab sikit. Jinayat ni biasanya untuk pemimpin, untuk orang penguasa, untuk orang yang berada dalam jabatan-jabatan, jabatan kehakiman ataupun sebagainya. Tu. Ataupun pemimpin-pemimpin. Dia kena belajar. Taharah ni termasuk dalam bab ibadah. Dia ada 4 furuk. Kalau munakahat, bab kahwin, ibadah, maksudnya kalau puan kena tambah suci, darah nifah, darah istihadah lagu mana, darah beranak bila tempoh dia, kalau suci semaya kodak, tu kena belajar, kena tahu tertib belajar, tahu tertib. Yang mula-mula ngaji pada air dulu, dia lepas pada air dulu. Kalau kita jenis ngaji, topak sikit dengan nahwu, topak sikit dengan sorah, topak sikit dengan balaghah, topak sikit dengan qawaid fiqh, topak sikit dengan usul hadis, topak sikit dengan gereja hadis. Topak sikit. Bukan terus kita dalam bidang ni fardu kifayah. Semua ni fardu kifayah. Kalau tak lepas pada air, dari mana ibadah kita ni?
Ibadah kita ni kan ditumpah pada air ni. Lagu mana? Kena belajar ni dulu. Kena belajar pada air dulu. Kena belajar pada air utama dulu. Belajar pada air. Fardu air. Fardu air. Tu. Lepas tu tobat dengan fardu kifayah sikit. Tobat dengan fardu kifayah kalau nak lebih sikit. Tobat lah. Tambah. Tambah sikit-sikit. Kalau fardu kifayah ngaji daun suara dulu. Nahung suara. Badek. Balago. Lepas tu Qawaifid, mantik, mustalah. Topak. Topak sikit. Jangan tutup kau. Tu. Wa kullu man at-tariqah dalla la yanalu al-maqsuda. Qalla aw jalla. Itu saja untuk perkongsi hari ni. Nak faham lah. Ngaji gapo perlu. Kena ngajar ni. Topak sikit lah. Ngaji pada air dulu. Biar kemak. Contohnya dalam punya majlis. 7 kali seminggu. 4 kali seminggu ngaji pada air. 3 hari lagi ngaji pada kifayah sikit. Ngaji hadi kau. Nak bagi faham. Bukan nak suruh jadi ulama, nak suruh bagi faham. Pada hari ni baca tak orang ni. Individu kena ngaji. Pada kifayah ni kalau tak lepas pada hari ni kena ngaji. Jangan tu ngomong pada kifayah belakang. Lepas tu berat ngaji. Tak ikut tertib. Kita nak tertib belajar. Kena tahu tertib. Bahkan bila siapa tertib, kita pakai apa maksud ni? Ni. Wa kullu kan siapa ni? Siapa murah? Ke mana pun kita nak siapa murah kita ni? Kita ngaji ni, nak siapa murah kita? Ni. Nak reda ni. Ni kita nak. Ada kita tahu biar tertib belajar, kita takkan siapa murah ni. Takkan siapa. Kalau tertib belajar kita ni salah, takkan siapa sini. Tak siapa ni. Kalau tertib belajar kita pun salah. Jangan buat wena-wena lagu tu. Jangan buat cacam merebor lagu tu. Tak pandai. Tak pandai. Tak pandai. Itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.